الفاتحة إلى حضرة حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين ثم إلى أرواح أزواجه وأهل بيته وذرياته وإلى ساداتنا سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلديه في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحققين والقراء وأئمة الحديث والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين وخصوصا إلى روح المرحوم المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير إنك على كل شيء قدير. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat lagi sambung bersama-sama untuk kita membincangkan perbahasan ilmu fiqh dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah bagi al-alim al-allamah Syekh Muhammad Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Pada dua minggu lepas kita telah bincangkan sebut sedikit tentang mandi wajib. Kita telah nyatakan apakah itu takrif bagi mandi wajib dan juga hukum hakam yang berkaitan dengan mandi. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada pembahagian di dalam kitab sebagaimana dinyatakan oleh musannif rahimahullahu subhanahu wa taala, faslun mujibatul ghusli sittatun, iaitu fasal yang ke-9 nak cerita tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Mujibatul ghusli sittatun, perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Pertama, ilajul hasyafati fil farji wa khurujil maniyyi wal haidu wan nifas wal wiladatu wal mautu. Jadi ada 6 perkara yang dinyatakan oleh musannif rahimahullah dalam perbahasan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi kalau ada 6 perkara ni salah satu daripada 6 perkara, maka wajiblah bagi seseorang yang ada ni dia kena mandi wajib untuk dia melaksanakan ibadat. Misalnya dia nak sembahyang, maka kalaulah dia ada salah satu daripada 6 perkara ini, maka dia kena mandi wajib, barulah dia sah untuk melaksanakan ibadat dia. Apakah perkara pertamanya? Dia kata ilajul hasyafati fil farji, iaitu ilaj memasukkan al-hasyafah kepala zakar fil farji ke dalam faraj. Maksud dengan ilaj yakni memasukkan di sini iaitu sampai kepala kemaluan zakar itu yang kita namakan dalam bahasa Arab hasyafah ataupun kamarah. Biasa orang sunat lelaki ni dia tahulah, orang panggil kepala helmet bagi kemaluan dia tu. Bila dia masuk ke dalam faraj, sama ada faraj tadi kubul ataupun dubur, iaitu faraj depan ataupun faraj belakang,
sama ada daripada manusia ataupun selain daripada manusia. Contohnya dia masuk dalam faraj binatang, maka itu juga dinamakan sebagai al-jima' di sini. Ilajul hasyafah fil farji. Maka dikatakan juga sebagai kena mandi wajib. Sama ada kemaluan tadi tu kemaluan manusia ataupun kemaluan selain daripada manusia. Contohnya nafsu dia ni pelik pada orang, tidak salim, tidak sempurna, dia ni minat kepada kemaluan binatang. Kalau tadi tu haram, dosa besar, dia memasukkan kemaluan dia ke dalam faraj binatang. Ketika itu juga mewajibkan dia mandi wajib. Sama ada yang mati ataupun yang masih hidup. Yang mati ataupun yang masih hidup. Kalau yang masih hidupnya misalnya bini kita, isteri-isteri kita bersetubuh dengan dia, maka ketika selepas setubuh, maka wajiblah kita mandi wajib. Ataupun yang telah mati, misalnya dia ni orang panggil nafsu dia ni tak kena, dia pergi memasukkan kemaluan dia ke dalam orang yang telah meninggal dunia. Banyak kekeh orang-orang yang nafsu dia ni pelik pada orang sikit ni, nafsu yang tak selamat lah orang panggil, yang lain pada orang, dia pergi memasukkan kemaluan dia ke dalam jenazah ataupun orang panggil mayat. Maka ketika itu wajib juga dia mandi wajib. Walaupun farak bagi orang meninggal tadi itu telah meninggal dunia. Tak kira lah sama ada yang mati ataupun yang masih lagi hidup. Kemudian kalaulah dia tadi memasukkan kemaluan dia ke dalam farak orang yang telah meninggal dunia, yang mandi wajibnya hanyalah kepada diri dia sahaja. Adapun mayat yang dimasukkan kemaluan kepadanya itu tidak wajib mandi, sebab dia tidak kena dah taklif. Yang kenanya hanya bagi si pelaku sahaja. Adapun bagi orang yang meliwat dan juga yang diliwat, sama, dua-dua kena mandi wajib. Begitu jugalah kalau suami dan isteri bersama, isteri pun kena mandi wajib, suami pun kena mandi wajib. Dengan maksud hukum ni kena kepada orang yang masih hidup, yang ada nyawa. Adapun orang yang telah meninggal dunia, hukum tidak terkena ke atas diri mereka. Kemudian memasukkan kemaluan tadi itu bagi orang yang ada hasyafah. Bagi orang yang tidak ada hasyafah, dikadarkan, kita kira berapakah panjang. Sekira-kira kalaulah dia ada hasyafah, maka berapakah panjang dia tadi masuk ke dalam faraj. Boleh jadilah hasyafah dia tadi tu terpotong. Misalnya tok lelaki dia ni gelnya sangat, orang panggil miang, maka isteri dia pergi potong kemaluan suami dia. Hilanglah hasyafah dia. Kemudian bila dia hilang hasyafah, dia masih lagi boleh nak bersetubuh dengan isteri dia, cuma dia tak ada hasyafah. Maka bila dia bersama dengan isteri dia, kita kadarkan, kita kira berapakah panjang sekiranya dia masih ada lagi hasyafah, maka kadar itulah yang dikira pakai. Jadi kalaulah sesuatu zakat dia tak sampai kepada had hasyafah, ataupun dia masuk kepada dalam kemaluan yang had yang tidak wajib dibasuh, maka ketika itu tidak wajiblah dia mandi. Melainkan contohnya dia ni main kok bera saja, orang Kelantan panggil main kok bera saja, maka ketika itu tidak wajib mandi. Melainkan kalau keluar air mani, maka ketika itu wajiblah dia mandi wajib, bukan kerana jima' tetapi kerana keluar air mani. Jadi wajib mandi ni jika jima' walaupun tak keluar air mani. Tetapi kalaulah dia mimpi berjima' dengan seseorang perempuan misalnya tanpa keluar air mani, ketika itu tidak wajib mandi. Dia bezalah antara mimpi dan juga keadaan sebenar. Kalaulah dia bersetubuh, dia bersama dengan isteri dia tapi tidak keluar mani, ketika itu wajib dia mandi wajib kerana bersetubuh. Adapun kalau dia mimpi bersetubuh tidak keluar mani, ketika itu tidak wajib mandi kerana itu hanya mimpi. Melainkan kalau dia mimpi dan juga keluar air mani, maka diwajibkan dia mandi, bukan sebab dia bermimpi tadi bersetubuh, tetapi kerana dia keluar air mani. Itulah perbahasan sedikit tentang ilajul hasyafati fil faraji, yang kita namakan bersetubuh ataupun al-jima'. Cuma ibarat yang digunakan oleh musannif lebih tepatlah
Orang panggil lebih memudahkan bagi orang awam nak memahami, iaitu kita memasukkan kepala zakar ke dalam faraj. Perkara kedua, wa khurujul mani, iaitu keluar air mani. Jadi keluar air mani ni sama ada lelaki ataupun perempuan, sama sahaja, kedua-duanya wajib mandi. Kemudian keluar tadi tu sama ada dengan cara mimpi. Kadang-kadang dia mimpi keluar air mani, ataupun dia ni tak bermimpi keluar secara jaga. Itu juga mewajibkan mandi. Kemudian cara dia pula, ada kadang-kadang kita keluar air mani ni dengan sebab gairah, ada nafsu syahwat, maka keluar air mani. Ataupun dia berfikir-fikir, dia tengok baca-bacaan, ataupun dia tengok perkara-perkara yang menggairahkan dia, kemudian dia berfikir, maka keluar air mani. Ketika itu wajib dia mandi. Ataupun tanpa sebab, tiba-tiba keluar air mani, maka ketika itu juga wajib dia mandi wajib. Kemudian cara keluar tadi itu pula sama ada dengan tangan dia, yang kita namakan sebagai istimna ataupun onani, masturbation, yang mana hukumnya adalah haram. Itu juga dikira sebagai mandi wajib juga, kena mandi wajib. Sama ada guna tangan ataupun selainnya. Contohnya dia geser dengan pakaian dia. Ada geseran pada pakaian dia menyebabkan dia keluar air mani. Ketika itu juga wajiblah dia mandi wajib. Sama ada keluar air mani tadi itu sedikit ataupun banyak, sama sahaja hukum dia mewajibkan untuk dia mandi wajib. Jadi wajib mandi tadi itu bila keluar air mani daripada zahir hasyafah. Iaitu kita ada hasyafah kemaluan, jadi air mani keluar daripada hasyafah tersebut. Keluar daripada lubang itulah, lubang kemaluan kita. Ataupun air mani tadi keluar daripada zahir faraj bagi perempuan yang dara. Perempuan yang masih lagi tidak berkahwin, yang masih lagi tidak merasai nikmat bersetubuh dengan pasangan dia, keluar air mani hingga zahir faraj dia, maka ketika itu wajiblah dia mandi. Ataupun bagi perempuan yang telah merasai nikmat jima' dengan suami dia, keluar air mani tadi itu pada tempat yang dia kena istinja. Dia lainlah perempuan yang bikir dan juga perempuan yang thayyib. Kerana perempuan yang telah merasai nikmat ni, nikmat bersetubuh, dia telah jadi longgar, orang panggil kemaluan dia, maka dia ada beza. Jadi orang yang bikir, bila keluar mani hingga zahir faraj dia kena mandi wajib. Ataupun bagi orang yang thayyib, iaitu orang yang telah merasai nikmat jima' dengan suami dia, maka bila keluar air mani pada tempat yang zahir kena basuh istinja, maka ketika itulah dia kena mandi wajib. Berapa tempat yang zahir tu? Kalaulah dia duduk bertinggung atas dua kaki dia gitu, duduk bertinggung kan, maka terbukalah kemaluan dia. Maka air mani keluar pada hak tu, pada orang panggil zahir, mahal istinja bagi perempuan itu, maka ketika itulah wajib dia mandi wajib. Kemudian para ulama ridwanullahi alaihim telah meletakkan dua dhabit, dua cara, dua sakatan bagaimanakah kita nak kenal air mani yang mewajibkan kita mandi. Pertama, mestilah air mani tadi itu daripada diri kita sendiri, iaitu mani yusyaksi nafsahu. Yakni mestilah air mani itu daripada diri kita sendiri. Tidak wajib kita mandi sekiranya yang keluar itu bukan air mani kita tetapi air mani orang lain. Maka hukumnya ketika itu tidak mewajibkan mandi tetapi hanya membatalkan wuduk dia. Misalnya seorang perempuan bersama dengan suami dia, walhal dia ni tak rasa syahwat. Bila dia bersama dengan suami, dia tidak ada rasa syahwat pun. Contohnya ketika tu dia tengah tidur, maka suami bersama dengan dia, maka dia tak ada rasa apa, sebab dia tidur ataupun dia ngantuk. Ataupun ada situasi yang dipaksa, perempuan yang dipaksa bersetubuh, maka ketika itu dia tidak ada rasa syahwat. Kemudian dia mandi wajib sebab dia bersetubuh. Selepas itu keluar air mani, dia jalan 2-3 minit, keluar air mani. Maka ketika itu air yang keluar kali kedua itu bukanlah air mani diri dia, tetapi air mani bagi milik lelaki tadi. Sebab ketika mana dia bersama dengan suami ataupun lelaki tersebut, dia tidak ada rasa syahwat. Maka bila mana dia tidak ada rasa syahwat, dia tidak keluar air mani. Maka air mani yang keluar selepas daripada itu adalah air mani lelaki tersebut. Maka ketika itu tidak wajib dia ulangi mandi wajib.
tetapi hanyalah batal wuduk dia. Dia kena ambil wuduk kali kedua. Melainkan kalaulah dia bersama dengan lelaki ataupun suami dia, dia ada rasa syahwat. Kemudian dia mandi. Selepas dia mandi, keluar pula air mani kali yang kedua daripada kemaluannya. Maka ketika itu wajib dia mandi, wajib kali kedua, kerana air mani yang keluar tadi itu telah bercampur antara air mani dia dan juga air mani suami dia. Maka ketika itu air mani yang keluar itu menyebabkan dia wajib ulangi mandi wajib dia. Itu syarat yang pertama lah yang mewajibkan air mani tadi, mewajibkan kita mandi wajib. Yang kedua, bahawa air mani tadi itu keluar pada kali yang pertama. Jadi bagi seseorang yang memasukkan kembali air mani ke dalam kemaluan dia, contoh dia keluar air mani, kemudian dia memasukkan air mani tadi itu ke dalam kemaluan dia balik, kemudian keluar kali yang kedua, maka ketika itu tidak mewajibkan untuk dia mandi wajib, hanyalah membatal wuduk dia. Adapun kalaulah dia tidak memasukkan air mani tadi itu dalam kemaluan dia, tetapi keluar pada waktu yang lain. Misalnya dia telah keluar air mani, tapi air mani tadi itu tidak keluar secara sempurna, masih ada lagi yang di dalam saluran kemaluan dia. Kemudian dia mandi wajib. Selepas itu, selepas dia mandi, tiba-tiba keluar kali kedua air mani tadi. Air mani yang masih lagi tersisa di dalam kemaluan dia. Maka ketika itu wajib dia ulangi mandi wajib yang dia mandi wajib kali kedua. Kerana air mani yang keluar kali kedua tadi merupakan air mani yang keluar daripada kali pertama. Adalah air mani yang daripada air mani kali yang pertama tadi. Cuma dia keluar pada waktu yang lain. Sebab itulah para ulama menyatakan apabila seseorang itu dia keluar mani, disunatkan untuk dia kencing ataupun untuk berdehem supaya terkeluar seluruh air mani yang tersisa di dalam kemaluan dia. Supaya tidak berlaku kes bahawa selepas dia mandi wajib, tiba-tiba keluar kembali air mani yang masih lagi tersisa di dalam kemaluan dia tadi. Perbahasan ini boleh tengok dalam kitab Taqriratus Sadidah bagi Al-Habib Hasan Ibni Ahmad Al-Kaf. Ketika mana kami belajar dengan beliau di Kahirah dahulu, dinyatakan perbahasan ini di dalam kitab beliau Taqriratus Sadidah. Boleh rujuklah. Perbahasan ini biasa berlaku bagi ramai lelaki yang dia tidak menjaga perihal tentang kemaluan dia ni. Tak jaga tentang kemaluan dia ni. Bahayalah untuk dia beribadat. Sebagaimana kita telah nyatakan pada perbahasan mandi wajib sebelum ini, nak kenal air mani ini ada 3 cara. Iaitu sama ada kita ada rasa syahwat bila kita keluar air tadi. Ada rasa talazzuz, ada rasa lazat. Itu pertama. Ataupun dia keluar dalam keadaan tadaffuk, iaitu memancut. Air mani ni keluar dalam keadaan memancut. Dia tak keluar secara titik gitu, tidak. Kalau yang keluar secara bukan tadafuk, itu bukanlah air mani. Ataupun cara yang ketiga, kita boleh kenal dengan bau dia. Dalam keadaan dia basah, dia bau seperti adunan tepung ataupun maya bagi kurma. Maya bagi kurma. Ataupun kalaulah air mani itu dalam keadaan kering, bau dia seperti mana bau putih telur. Jadi kalau ada salah satu daripada 3 ini, iaitu sama ada keluar dengan syahwat, talazzuz, ataupun keluar dalam keadaan tadaffuk, iaitu memancut, ataupun ada bau, maka itu adalah air mani. Dia tidak dikira lah sama ada air tadi itu keluar dalam warna putih, ataupun kita keluar tadi itu rasa letih. Itu bukan alamat bagi air mani. Itu secara ghalib sahaja. Tetapi 3 cara tadi, 3 alamat tadi merupakan alamat yang untuk kita kenal bahawa air yang keluar itu adalah air mani, bukannya air itu adalah keluar air mani, bukannya air mazi ataupun air wadi. Dan hukum air mani ini adalah suci, taharah. Air mani ini hukumnya adalah suci, berlainan dengan air mazi ataupun air wadi ataupun air kencing, hukumnya adalah najis. Jadi hukum air mani adalah taharah, walaupun air mani yang keluar tadi itu bukanlah warna yang sebagaimana biasa. Contohnya dia keluar atas warna darah.
Air mani tapi warna merah, pekat sebagaimana darah. Kerana asal mani ni adalah daripada darah. Jadi dia keluar air mani itu dalam keadaan warna serupa warna darah. Ketika itu pun hukumnya adalah air mani tadi adalah suci, bukannya najis. Ada bukan keluar darah itu adalah najis. Nah, darah tu najis. Tapi kalaulah air mani keluar sekalipun atas warna darah yang secara khalis, semata-mata darah, warna dia merah serupa darah dah lah keluarnya, tetapi itu adalah air mani, maka hukumnya adalah suci. Itu lebih kuranglah perbahasan tentang air mani. Kemudian dinyatakan dalam kitab-kitab, kalaulah seseorang itu syok, adakah air mani tadi keluar, adakah air yang keluar daripada kemaluan dia itu adalah air mani ataupun air mazi. Misalnya dia ni tidur seorang diri, dia tidur, kemudian dia teringat dia ni mimpi ataupun tidak. Bila dia bangun, ada tumpukan air pada pakaian dia, pada kain ataupun tempat dia tidur. Jadi dia tidak pasti sama ada yang keluar tadi itu adalah mani ataupun air mazi. Sebab ketika dia tidur, tidak mimpi dan juga dia tidak ada rasa apa-apa. Maka ketika itu, berdasarkan pendapat yang rajih dalam mazhab kita, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Rawdah, dia boleh pilih sama ada dia nak nyatakan air tadi itu adalah air mani ataupun air mazi. Kalaulah dia pilih air yang keluar tadi itu adalah air mani, maka dia wajib untuk mandi wajib. Sekiranya dia pilih air yang keluar tadi itu adalah air mazi, ketika itu dia tidak wajib mandi wajib. Dia hanya perlu membasuh pakaian yang kena air tadi kerana itu adalah najis, dan dia kena berwuduk untuk dia sembahyang. Kerana hadas kecil dia telah berhadas kecil. Cuma para ulama menyatakan yang afdal dia gabungkan untuk ihtiyat, bahawa dia basuh pakaian dia tadi dan juga dia mandi wajib. Kerana dia tidak ada keyakinan sama ada air tadi itu adalah air mani ataupun air mazi, maka pendapat yang muktamad dalam mazhab kita dia boleh pilih lah. Cuma yang afdal dia ihtiyat, bahawa dia mandi wajib dan juga dia membasuh pakaian dia tadi. Itu sedikitlah perbahasan tentang mandi wajib. Boleh tengoklah perbahasan yang lebih lanjut dalam kitab-kitab yang besar. Seterusnya musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala sambung perbahasan wal haidu wan nifasu, keluar darah haid dan juga darah nifas. Murad keluar daripada darah haid dan juga darah nifas di sini bukanlah dengan maksud seseorang itu bila keluar darah haid dan juga keluar darah nifas dia kena mandi wajib, tidak. Murad yang dikatakan oleh musannif di sini iaitu itu suci daripada darah haid dan juga darah nifas, iaitu dia telah putus daripada darah haid dan juga darah nifas dan dia ingin sembahyang. Adapun ketika mana keluar darah haid dan juga keluar darah nifas, hukumnya tak boleh lagi dia mandi wajib, haram, kerana mandi itu adalah ibadat. Haid dan juga nifas itu adalah mawani', penghalang daripada ibadat. Maka murad yang dikehendaki dengan kalam musannif di sini iaitu berhenti daripada keluar darah haid dan juga keluar daripada darah nifas. Perbahasan tentang darah haid kita nyata dah sebelum ni, cuma di sini kita nak nyatakan perbahasan tentang nifas, iaitu darah yang keluar selepas daripada kita melahirkan anak. Perempuan ni, maksudnya perempuan bila mana dia melahirkan anak, keluar darah selepas mana keluar janin daripada rahim dia tadi, sama ada keluar janin tadi itu secara sempurna ataupun tidak sempurna, maka ketika itu darah yang keluar selepas daripada dia beranak, kita namakan darah tadi sebagai darah nifas. Sebab apa kita namakan sebagai darah nifas? Kerana darah yang keluar tadi itu selepas daripada kita ambil sempena nyawa ataupun jiwa yang keluar selepas daripada yang keluar daripada rahim dia tadi. Dalam bahasa Arab, jiwa ataupun nyawa itu kita namakan sebagai nafsun. Maka oleh kerana telah keluar satu nafas daripada rahim dia, maka kita namakan darah yang keluar selepas daripada dia melahirkan anak itu sebagai darah nifas. Jadi darah nifas ini paling kurang iaitu satu lahzah, satu detik. Selepas seseorang perempuan itu melahirkan anak, dia keluar darah, walaupun secara sedetik, satu lahzah, satu saat misalnya, keluar darah setitik itu juga dinamakan sebagai darah nifas. Dan sebanyak-banyak tempoh bagi darah nifas dalam lingkungan 60 hari 60 malam, dan kebiasaannya dalam tempoh 40 hari. Ini berdasarkan istiqra' oleh Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Cuma bagi darah yang keluar daripada beranak ini, kita boleh tengok
Kalaulah darah yang mula keluar selepas dia beranak tadi sebelum berlalu 15 hari 15 malam, maka kita namakan sebagai darah nifas. Misalnya seseorang perempuan dia melahirkan anak, kemudian dia tidak keluar darah, melainkan selepas 3 hari ataupun 9 hari, dalam lingkungan 15 hari selepas daripada dia melahirkan anak, maka barulah dia mula keluar darah. Maka ketika itu darah yang keluar itu dinamakan sebagai darah nifas, sehinggalah dalam lingkungan 60 hari 60 malam. Adapun selepas dia melahirkan anak, dia tidak keluar darah, melainkan selepas 15 hari 15 malam. Contoh dia melahirkan anak pada malam ni, 2 minggu selepas itu, iaitu lepas daripada 15 hari, iaitu pada hari yang ke-16 ataupun hari yang ke-17, baru dia keluar darah. Maka ketika itu darah yang keluar walaupun dalam tempoh 60 hari, tetapi selepas daripada 15 hari selepas daripada kelahiran, dia tidak keluar darah. Keluar darah selepas daripada 15 hari selepas kelahiran. Ketika itu darah yang keluar kita tak namakan sebagai darah nifas, tetapi sebagai darah haid. Kerana ada senggang masa 15 hari antara dia keluar bayi dan juga keluar darah, iaitu sekurang-kurang suci antara dua darah haid. Maka ketika itu darah yang keluar selepas daripada dia beranak 15 hari, ada senggang masa antara dia beranak dan juga dia keluar darah tadi itu melebihi 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar itu kita namakan sebagai darah haid. Bukan lagi darah nifas. Jadi dalam tempoh 15 hari itu dia kena qada baliklah semaya dia. Kerana ketika itu dia dikira suci. Jadi perempuan itu dikira suci pada tempoh 15 hari 15 malam tadi. Cuma dia wajib mandi wiladah, bukan untuk mandi keluar darah nifas ataupun tidak. Kemudian ada perbahasan tentang darah keguguran. Sebab kita dah nyatakan tadi, darah nifas ini ialah darah yang keluar selepas daripada melahirkan anak. Sama ada yang keluar janin tadi itu keluar dalam keadaan sempurna sifat dia. Keluar baby yang comel lah, kita kata cukup ada muka, ada tangan, ada kaki yang sempurna. Kadang-kadang yang keluar tadi itu tidak cukup sifatnya, yang kita namakan sebagai keguguran. Bayi tadi itu tidak bernafas yang keluar. Maka kita tengok, jika keluar janin yang gugur tadi itu jelas tanda-tanda penciptaan manusia ada pada janin tersebut, misalnya ada bentuk tubuh dia, ada muka, ada tangan dan sebagainya, maka dihukumkan sebagai darah nifas. Pada situasi yang kedua, sekiranya tidak ada tanda-tanda penciptaan pada janin yang gugur tadi, misalnya dia ni tidak ada orang panggil tidak ada muka, tidak ada tangan, kita tak kenal ini adalah manusia. Sebagaimana yang keluar segumpal darah ataupun keluar segumpal daging. Biasanya orang yang gugur ni dia tak keluar sebiji ataupun satu tubuh bayi tadi, tetapi dia keluar tu secara qita'ah, sebahagian-sebahagian darah atau sebahagian-sebahagian daging. Maka ketika itu di sisi mazhab Syafi'i dan juga Maliki dan juga pendapat yang sahih di sisi mazhab Hanbali, kita namakan juga darah itu sebagai darah nifas, walaupun yang keluar tadi itu hanyalah segumpal daging ataupun segumpal darah. Kerana daging ataupun darah yang keluar tadi itu merupakan asal bagi janin tersebut. Maka di sisi kita, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga pendapat yang sahih dalam mazhab Hanbali, itu juga adalah kira sebagai darah nifas. Ada khilaf di kalangan Hanafi dan juga pendapat Hanbali. Satu pendapat di sisi riwayat Hanbali, dia kata itu bukan darah nifas. Cuma yang kita pegang di sisi jumhurnya, Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali, kita namakan juga itu sebagai darah nifas. Jadi darah yang keluar selepas daripada keguguran, itu juga kita namakan sebagai darah nifas. Jadi hukum dia kita ambil lah, sekurang-kurangnya adalah satu lahzah, sebanyak-banyak tempohnya adalah 60 hari 60 malam. Seterusnya kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal wiladatu, iaitu beranak. Wiladah iaitu beranak, iaitu keluar janin daripada kemaluan perempuan, daripada rahim perempuan. Sama ada keluar tadi itu secara normal, iaitu daripada rahim ataupun kemaluan dia, ataupun melalui pembedahan, kita namakan caesar lah ni kan.
Dia tidak melalui jalan biasa tetapi melalui pembedahan. Itu juga mewajibkan untuk dia mandi wajib. Walaupun yang keluar tadi itu kering. Ada bayi yang keluar, dia tidak keluar darah, dia kering. Tak ada keluar. Atas pendapat yang asah, kaul yang asah di sisi mazhab kita, walaupun bayi tadi keluar dalam keadaan kering, dia juga mewajibkan bagi ibu yang melahirkan anak tadi untuk mandi wajib. Ataupun keguguran, sebagaimana kita nyatakan tadi pun, supalah keluar sekumpal darah ataupun seketul daging, dengan syarat darah ataupun daging yang keluar tadi adalah asal ciptaan manusia. Kita tanya bidan ataupun doktor yang menyambut bayi itu, dia kata darah yang keluar ini ataupun daging yang keluar sebab keguguran ini adalah asal bagi janin tadi. Maka ketika itu dinamakan juga sebagai beranak, wiladah. Kita lah panggil kegugurannya. Itu juga dinamakan sebagai darah wiladah. Bukan darah ni, wiladah. Perbuatan melahirkan anak itu sendiri, itu adalah perkara yang mewajibkan dia mandi. Cuma ada perbahasan, iaitu darah ketumbah, pecah ketumban, ataupun darah yang keluar sebelum dia melahirkan anak. Darah yang keluar sebelum dia melahirkan anak, yang kita namakan pada istilah kita pecah ketumban, hukumnya adalah sebagaimana darah fasad. Bukanlah darah haid ataupun darah nifas. Itu kita hukumkan sebagai darah fasad, darah yang rosak. Maka wajiblah bagi perempuan yang keluar darah ketumbar ketika itu untuk dia solat sebagaimana biasa, sebagaimana orang yang istihadah. Sekiranya dia tidak mampu untuk solat ketika itu, contohnya dia sakit ataupun tak boleh nak gerak sebagainya, wajib dia qada kembali sembahyang yang mana diwajibkan ke atasnya ketika mana dia pecah ketumbar tadi. Orang yang pecah ketumban wajib bagi dia untuk sembahyang juga. Cuma ada cara lah. Tapi mungkin pada ketika dia pecah ketumbar tu dia tidak mampu untuk solat, maka ketika itu dia kena qada balik sembahyang yang dia tinggalkan ketika mana dia pecah ketumbar tadi. Itu lebih kurang. Dan yang keenam, wal mautu, iaitu kematian. Bila mana seseorang itu mati, seorang muslim mati, maka wajiblah dia mandi wajib. Wajib di sini ke atas orang lain, atas jalan fardu kifayah. Adapun orang yang mati itu sendiri, dia tak wajib dah mandi untuk diri dia. Jadi kewajipan di sini kena kepada orang yang hidup. Selain daripada mati syahid, adapun orang yang mati syahid tidak diwajibkan untuk mandi ke atas dia. Bahkan haram untuk orang hidup memandikan jenazah ataupun mayat orang yang mati syahid. Jadi meninggal dunia ni sama ada atas cara biasa ataupun apa cara sekalipun selain daripada mati syahid. Itulah sebahagian perbahasan tentang perkara-perkara yang mewajibkan untuk kita mandi wajib. Seterusnya musannif sambung perbahasan pada fasal yang ke-10. Faslun furutul ghusli ithnani. Ini nak membicarakan tentang rukun-rukun bagi mandi wajib. Kita telah nyatakan sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Maka di sini kita telah masuk pula perbahasan yang baru, iaitu apakah rukun-rukun dalam mandi wajib. Dia kata ada dua. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Rukun pertama niat, dan rukun yang kedua meratakan badannya keseluruhannya dengan air. Wa ta'mimul badani bil ma', meratakan seluruh badannya dengan air. Jadi rukun pertama niat, sebagaimana kita telah nyatakanlah sebelum ini, mula niat apabila kita sampaikan air kepada bahagian pertama daripada badan kita. Bila sampainya air pada awal juzuk badan kita, maka ketika itulah kita mula niat. Maka kalaulah seseorang itu dia mandi, dia tak niat, dia basuh muka dia, kepala dia, dia tak niat. Kemudian bila air itu telah sampai kepada bahu dia misalnya, baru dia mula niat. Maka ketika itu dia wajib ulangi basuhan pada muka dan juga kepalanya, kerana pada ketika itu dia masih lagi tidak niat. Jadi bila mana dia telah mula niat, maka ketika itulah yang dikira. Jadi niat di sini sama ada dia niat fardu mandi, ataupun mandi yang wajib, ataupun mandi fardu, ataupun dia nak mengangkat hadas besar, ataupun nak mengangkat hadas, ataupun mandi kerana nak mengharuskan sembahyang, boleh berlaku dia niat. Contohnya seorang itu berjanabah,
dia berjunub, maka dia niat berjunub. Ataupun orang yang keluar darah haid, dia niat mandi kerana keluar darah haid. Jadi boleh berlaku. Secara umumnya dia boleh dia niat fardu mandi, sama ada mandi fardu ataupun mandi yang wajib, mengangkat hadas besar, mengangkat hadas ataupun mengharuskan sembahyang. Adapun kalaulah dia niat mandi, semata-mata mandi, itu tidak memadai pada perbahasan niat mandi wajib. Berlainan pada masalah wuduk. Ambil air semaya dulu, kita telah nyatakan sah bagi seseorang yang nak ambil air semaya, nak berwuduk, dia niat berwuduk. Sengaja aku berwuduk. Sah. Ada pun mandi, dia tidak boleh kata sengaja aku mandi kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Dia mesti takyidkan, dia kena kaitkan, dia kena sertakan sama ada mandi wajib, mandi fardu ataupun fardu mandi, ataupun mandi kerana mengangkat hadas besar, ataupun kerana mengangkat hadas, ataupun kerana mengharuskan sembahyang. Sebab apa? Ada beza antara mandi dan juga wuduk. Kerana apa dibenarkan untuk kita niat wuduk secara mutlak begitu? Tidak pada mandi. Kerana wuduk, apabila kita sebut wuduk, hati kita tidak hati kita tidak fikirkan, melainkan hanya pada ibadat. Jadi wuduk ni hanya pada ibadat. Kita tak paling dah niat kita, melainkan hanya pada ibadat. Air semayanya hanya pada ibadat. Ada pun mandi, hati kita boleh paling kepada dua. Sama ada mandi tadi tu mandi yang wajib, iaitu mandi syarak, ataupun mandi yang adah, mandi kebiasaan. Jadi kita telah nyatakan pada perbahasan niat sebelum ini, maka sidun niyah, tujuan kita niat ada dua. Sama ada nak membezakan antara yang adah dan juga ibadat. Jadi termasuk perbahasan nak membezakan adah dan juga ibadat, iaitu pada perbahasan mandi. Jadi apabila mandi, bila kita sebut mandi, kena kepada dua. Sama ada mandi ibadat ataupun mandi adah, mandi biasa-biasa. Maka syarak telah tetapkan satu perkara untuk membezakan antara keduanya, walaupun secara zahirnya sama, iaitu pada niat. Jadi mesti pada niat mandi wajib, kita kena takyidkan, kita kena kaitkan. Tidak berlainan pada masalah wuduk memadai untuk kita itlakkan, kita nyatakan semata-mata berwuduk. Sebab pada perbahasan mandi, sebagaimana kita nyatakan pada maqasidun niyah, mesti bezakan antara ibadah dan juga adah. Maqasid yang kedua pada niat, iaitu nak membezakan antara maratibul ibadah. Kadang-kadang kita mandi ni kerana mandi wajib, ada ketikanya kita mandi sunat. Maka ketika itu jugalah kita kena niat. Ada perbezaan. Kita kena nyatakan qaid, kita kena nyatakan mandi ke apa. Contohnya kita mandi wajib, maka kita kena nyatakan mandi wajib. Contohnya kita mandi hari Jumaat. Hukum mandi hari Jumaat adalah sunat. Maka kita kena nyatakan mandi hari sunat, baru dapat pahala mandi sunat. Kalaulah dia tak nyatakan mandi sunat hari Jumaat misalnya, maka dia hanya mandi sebagaimana dia mandi biasa-biasa sahaja. Ya, pentingnya kita niat. Perbahasan niat adalah perbahasan yang penting. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Boleh tengoklah perbahasan tentang niat ni dalam kitab-kitab yang membicara tentang qawaid fiqh. Contoh kitab Asybah wan Nazair. Kitab kita pun nyata dah sebelum ni. Perbahasan yang comel tentang niat. Itu lebih kuranglah tentang niat mandi wajib. Rukun yang keduanya ta'mimul badani bil ma', iaitu kita meratakan seluruh anggota tubuh badan kita dengan air. Yang ni perbahasan yang biasalah, sama ada kulit kita, kuku, rambut yang zahir dan juga batin, bulu yang ada pada tubuh badan kita ni walaupun tebal sekalipun, kita kena ratakan air kepada seluruh anggota tubuh badan kita tadi. Ada pun bahagian batin, misalnya dalam mata, dalam hidung, dalam telinga ataupun dalam batin faraj, maka itu tidak mewajibkan untuk kita ratakan, kerana itu adalah batin. Yang wajib di sini adalah zahir badan. Zahir badan. Kemudian dinyatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar, bagi orang yang mempunyai rambut panjang, rambut dia tu panjang, dia sanggul, dia ikat rambut dia, yang menyebabkan kalaulah kita basuh air kepada sanggul tadi, menyebabkan air tak masuk ke dalam rambut dia, maka ketika itu wajib untuk dia leraikan sanggulan rambut dia tadi. Adapun kalaulah dia ni ikat rambut, tetapi air boleh sampai ke dalam rambut dia,
ketika itu dia tidak wajib leraikan ikatan dia tadi, kerana air sampai ke dalam rambut. Poin yang nak nyatakan di sini iaitu kalaulah air tadi itu tidak sampai kepada anggota kita, maka kita wajib untuk leraikan. Sama ada sanggul ataupun kita ikat rambut kita, ataupun kita ada sesuatu yang menghalang air pada anggota tubuh badan kita, maka kita wajib buang juga perkara tadi. Apa yang dinyatakan oleh musannif dalam kitab kita ini, dua rukun, iaitu niat dan juga meratakan air kepada seluruh anggota badan, itu adalah pendapat muktamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Cuma di sisi Imam Rafi'i, dia menambah satu lagi rukun, iaitu menghilangkan najis hukmi yang ada pada tubuh badan kita terlebih dahulu. Jadi di sisi Imam Rafi'i, dia tambah satu rukun, iaitu kalaulah ada satu najis hukmi dalam tubuh badan kita, kita kena basuh dulu, barulah kita mandi wajib. Adapun di sisi Imam Nawawi, dan ini adalah pendapat muktamad dalam mazhab kita, dia kata tak ada masalah, kerana najis tadi telah hilang sifat-sifat dia, maka memadai untuk kita meratakan air pada seluruh badan, maka hilanglah najis tadi. Jadi khilaf di sini iaitu pada permasalahan najis hukmi. Adapun pada permasalahan najis aini, najis yang jelas kita nampak pada anggota tubuh badan kita, tidak ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i, sama ada di sisi Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, wajib untuk kita hilangkan dan juga kita basuh dahulu najis aini yang ada pada tubuh badan kita itu terdahulu, barulah kita mandi wajib. Kerana sekiranya kita tidak menghilangkan najis aini yang ada pada tubuh badan kita, kemudian kita terus mandi, maka air yang kena kepada najis yang ada pada tubuh badan kita tadi telah merubah sifat dia. Dia tak jadi air mutlak, dia telah menjadi air mutanajis. Maka ketika itu, bila kita guna air mutanajis untuk mandi, maka tidak sahlah mandi wajib kita. Sebab itu para ulama kita menyatakan wajib untuk kita membasuh anggota tubuh badan kita yang ada najis aini yang jelas kita nampak, sama ada pada mata kita, ataupun kita boleh rasa, ataupun boleh kita bau. Najis aini najis yang boleh dikesan melalui panca indera. Adapun najis hukmi, itu ada khilaf di sisi Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Ambo rasa setakat itulah dulu pada amalan ni, sebab tiba-tiba sakit tekak. Ambo minta maaf. Mungkin perbahasan yang kita nak nyatakan ini, mungkin kita boleh rujuklah pada kitab-kitab yang lain. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan sambung balik perbahasan selanjutnya, iaitu pada syarat-syarat bagi mengesahkan wuduk dan juga mandi pada minggu hadapan. Apa yang kurang itu daripada diri ambo lah. Ambo minta maaf banyak-banyak, ada kesilapan, minta tegur. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi